Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dari rancangan Cubic Minda, satu rancangan terbitan tvpas.com, dan pada kali ini insya-Allah saya sebagai peneraju Cubic Minda, Zainal Fakar Yaakob, akan membincangkan satu tajuk yang penting, iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, penyiasatan terpilih ataupun prosedur undang-undang. Kita tahu bahawa rasuah ini telah menjadi musuh kepada negara. Atas maksud itu, semua pihak sangat komited dalam menangani gejala rasuah ini. Dan kerajaan sendiri pun belakangan ini daripada BPR sekarang telah berubah kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tetapi apa yang berlaku ialah wujud beberapa persepsi-persepsi negatif selepas daripada penaik tarafan SPRM ini. Jadi saya tidak mahu mengulas lanjut, kerana kita di sini kita telah menjemput 3 tokoh yang mempunyai kredibiliti daripada masing-masing, dan yang paling hampir dengan saya ini iaitu Profesor Dr. Zulkifli Ahmad, iaitu Pengarah Pusat Pendidikan PAS Pusat, dan beliau merupakan ahli Parlimen Kuala Selangor. Selamat datang. Di sebelah beliau iaitu Muhammad Nazri Yunus, Pengurusi Gerakan Rakyat Anti Korupsi Gerak. Selamat datang. Dan yang paling hujung iaitu Yang Berhormat Salihuddin Ayub, Ahli Jawatan Kuasa Khas SPRM dan merangkap Ahli Parlimen Kubang Kerian. Selamat datang, Wabi. Ya. Bagaimana, Wabi, perasaan lepas dilantik menjadi sebahagian daripada SPRM? Saya punya tanggungjawab besar untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Okay. Dan ianya menjadi suatu harapan rakyat supaya SPRM benar-benar punya integriti untuk mengembalikan maruah BPR di mata rakyat. Okey. Sebelum kita membuka perbincangan lanjut, saya ingin pergi dulu kepada Dr. Zul. Ya, Doktor, SPRM dianggap ada pihak mengatakan bahawa SPRM ini sekarang ini sedang melaksanakan penyiasatan terpilih. Ada pihak yang lain mengatakan bahawa SPRM ini sebenarnya sedang melaksanakan prosedur undang-undang sebagai sebuah suruhanjaya yang baru. Apa komen Doktor? Baik, saya pertama-tama bersedia untuk mengakui dari sudut cita-cita dan dari sudut sebutan, ya, SPRM sebagai satu suruhanjaya, satu badan pencegahan rasuah Malaysia, ya, untuk menangani penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Okay. Cita-cita Yang Berhormat Perdana Menteri, dan digubal satu suruhanjaya yang saya kira cukup lengkap, bahkan kalau bahasa sinisnya cukup rumit pula, ya, kerana dia terlalu kompleks. Saya menyebutkan pada awal-awalnya seorang tokoh integriti nasional global, tokoh Jeremy David Pope. Beliau juga adalah konsultan kepada Pelan Integrasi Nasional, ya, yang di-engage oleh kerajaan sedikit masa lalu, menyebutkan bahawa undang-undang pencegahan rasuah ini yang paling baik adalah undang-undang yang mudah. Dan kata beliau juga tidak akan bermakna undang-undang ini kecuali dilaksanakan. Di sini saya ingin menyinggung soalan tadi, ya, kalau persepsinya awal-awal lagi bahawa SPRM, ya, menjalankan kegiatan pendakwaan terpilih, maka itu cukup malang. Kerana inilah dalam senggang waktu beberapa hari lagi peninggalan, ya, Pak Lah, tetapi telah jelas wujud bahkan berterusan persepsi yang dahulunya BPR, sekarang ni SPRM menjalankan kegiatan pendakwaan terpilih. Ini cukup malang. Kenapa? Karena Suruhanjaya itu sudah disusun, atur, dicerakinkan begitu, cukup kompleks pada saya. Tetapi akhirnya tak dapat disanggah ataupun tak dapat diruntuhkan, tak dapat diangkat keyakinan rakyat terhadap SPRM sebab kerana perbuatan SPRM sendiri. Dan paling mutakhir dia kita tahu bahawa kes Menteri Besar Selangor, ya, kes, dan diharapkan, ya, wibawa SPRM itu akan dapat memulih
image buruk BPR. Tetapi apabila Pak Lah sendiri menyebutkan bahawa akan digugurkan kes-kes yang terdahulu daripada ini, termasuklah kes paling mutakhir, kes Suruhanjaya Diraja yang telah mendapati bahawa wujud bukti prima facie, bukti yang kukuh untuk mendakwa mereka-mereka yang terlibat, ya 3-4 di kalangan mereka yang terlibat dalam apanya skandal Pitarakam Lingam itu, dikatakan bahawa mereka tidak akan dibawa ke muka pendakwaan. Yang paling mustahak sekali kita dapat lihat dalam kes Tan Sri Khalid Ibrahim. Sementara banyak lagi kes-kes menunggu pendakwaan, tiba-tiba ya pengurusi ya SPRM membuat tuduhan bahawa wujud di sana bukti prima facie atau kukuh untuk mendakwa. Jadi jelasnya ini meninggalkan menjawab persoalan tadi, sama ada procedural ke, rule of law ke, ataukah selective prosecution. Tak perlu mana-mana hakim ataupun doesn't take a genius. Ini bukan rocket science. Ini doesn't take a genius. Tak perlu satu manusia pintar untuk membuat rumusan. Rakyat membuat rumusan bahawa terus-terusan image buruk BPR berpindah kepada SPRM. Saya ingin pergi kepada pengurusi gerak, Saudara Nazri, yang berurusan dengan SPRM dan sebagainya. Boleh saudara berkongsi pengalaman dalam menangani isu rasuah ini, dalam berurusan melakukan beberapa aduan dengan SPRM ini, bagaimana saudara melihat kemulut sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati sahabat-sahabat teman-teman panel yang hadir pada hari ini, yang berhormat Dr. Zulkifli Ahmad dan yang berhormat YB Salahuddin Ayub, dan seterusnya sidang pendengar yang saya hormati sekalian. Menjawab kepada persoalan yang diutarakan oleh saudara pengerusi majlis tadi berkaitan dengan soal pengalaman Gerak Malaysia sendiri di dalam berurusan dengan SPRM. Sebelum daripada saya menjawab persoalan itu, saya ingin menyatakan bahawa saya juga bersetuju dengan pandangan yang telah diutarakan oleh Yang Berhormat Dr. Zulkifli, Dr. Zul sebentar tadi, berkaitan dengan bahawa penubuhan SPRM ini menggantikan Badan Pencegahan Rasuah dengan suatu akta baru yang telah ditubuhkan tahun lepas, tahun 2008, harus tidak boleh melakukan penyiasatan dan pendakwaan yang terpilih. Dan ini antara prinsip dan pegangan yang kita pegang di peringkat saya sendiri selaku pengerusi Gerak Malaysia dan di peringkat Gerak sendiri. Jadi berkaitan dengan pengalaman kita, memang terdapat beberapa laporan yang telah kita laporkan kepada sebelum ini BPR dan yang terbaru ini kepada SPRM berkaitan dengan soal rasuah politik, berkaitan dengan soal rasuah di sektor korporat dan termasuk juga dengan rasuah di sektor kerajaan ataupun di peringkat awam, yang mana kita melihat bahawa yang seringkali dimaklumkan di peringkat SPRM ialah apabila kita memohon feedback case ataupun maklum balas berkaitan dengan perkembangan siasatan ataupun bagaimana kedudukan kes yang telah kita laporkan, seringkali dimaklumkan bahawa perkara ini tidak boleh didedahkan kepada umum, melibatkan mereka terikat dengan akta dan sebagainya. Tetapi di dalam yang terbaru ini didedahkan berkaitan dengan kes MB Selangor, yang mana saya juga pernah mengutarakan kepada para jurnalis ataupun wartawan bahawa sekiranya ini pendekatan terbaru yang diguna pakai oleh SPRM untuk mencetuskan yang pada saya dengan harapan bahawa ini perlu dengan tujuan pendidikan dan tarbiyah. Sekiranya ini metod pendedahan kes yang terbaru, iaitu mengguna pakai klausa ataupun section 29/4 itu, iaitu mana-mana pegawai penyiasat tidak boleh mendedahkan kedudukan kes ataupun perkembangan kes sehingga yang disabit itu didakwa, melainkan yang disebut di bawah section itu boleh didedahkan oleh pendakwa raya ataupun pesuruhjaya dan jawatan yang tertinggi daripada itu.